Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey. Jadi berakhir sudahlah perlawanan dan juga musnah sudahlah harapan kita untuk marah ke perlawanan seterusnya bagi saingan Piala Malaysia ni. So berarti JDT akan bertemu dengan Perak untuk menentukan siapa yang layak menempah tiket ke slot perlawanan akhir bagi saingan Piala Malaysia tahun 2023 ni. Sebelum aku pergi bercerita mengenai Sabah, mula-mula aku ingin mengucapkan tahniah untuk The Boss Gurus ni di atas pencapaian. Bagi aku ini adalah pencapaian terbaik mereka setakat ni yang telah mereka lakukan di sepanjang saingan Liga Domestik kita. Dan pencapaian ni pun aku tidak boleh nafikan, aku kena akui juga kerana sebaik saja di bawah pengendalian Yusri Cik lah, kita nampak transformation untuk pasukan Perak ni memang cukup berbeza lah dengan beberapa perlawanan keputusan yang memberangsangkan di saingan Liga Super. Diteruskan lagi dengan perjuangan mereka di saingan Piala Malaysia ni, di mana mereka berjaya menundukkan Kedah dalam perlawanan sebelum bertemu Sabah ni, dan mereka mencipta sekali lagi satu rekod yang cukup bagus lah dengan berjaya mengikat Sabah FC di Likas dan seterusnya berjaya menundukkan Sabah FC di Stadium Perak mereka sendiri dengan agregat sebanyak 3-2 pada perlawanan ni. Aku terkejut jugalah pasal kalau kamu tengok aku punya prediction, aku akan cakap Perak tidak akan menjaringkan gol. Instead Sabah akan at least mencipta jaringan sebanyak 3-0 pada perlawanan ni. Tapi aku akui prediction aku tu aku overconfident lah. Walaupun aku sedar apa yang telah transformasi yang Perak tengah lalui sekarang ni, tapi macam aku merasakan Sabah FC mempunyai peluang yang cukup besar lah untuk layak ke saingan seterusnya. Dan tercedok lah. Okay, jawab dia tercedok lah. So inilah perasaan yang dilalui oleh Selangor, inilah perasaan yang dilalui Negeri Sembilan. Aku ada follow channel YouTuber lain lah yang membuat liputan mengenai klub-klub kesayangan mereka ni. So sekarang ni aku memahami perasaan dia orang lah. So lebih kurang macam tu. Dan seperti mana apa yang dikatakan oleh Bola Aleh, dia ni cover untuk Terengganu. Aku setuju dengan cakap beliau. Menang kita sama-sama, kalah pun kita sama-sama. So tidak ada yang membezakan perasaan cinta kita kepada klub itulah, kerana kita akur dengan apa yang telah ditampilkan oleh pemain Sabah FC dan kita juga akur dengan keputusan yang telah dimiliki di dalam perlawanan ni. Okey, untuk Sabah FC pula. Jadi seperti mana aku cakap pada video sebelum ni, aku tidak menyaksikan perlawanan ni pasal aku bekerja. Walau macam mana pun selepas habis kerja aku cuma tengok dia punya highlight sajalah. So highlight tu aku lebih melihat kepada gol yang dilakukan oleh siapa sebenarnya nama dia tu? Alah, lupa. Wan Zek Haikal. Okay. So, kalau kamu ada follow video aku yang 90 minit sebelum perlawanan tu, aku ada share dengan kamu video taktikal mengenai kesilapan yang dilakukan oleh Sabah FC menyebabkan terjadinya 2 gol tu. Jadi itulah sekali lagi terjadinya pada perlawanan ni, di mana larian yang tidak dikawal oleh pemain Sabah FC telah dilakukan sekali lagi di kotak di Sabah FC, di mana memberikan masa dan ruang untuk Wan Zek Haikal untuk merencana apa yang perlu dilakukan oleh beliau. Walaupun pada minit terakhir pada saat terakhir sebelum tendangan dilakukan, ada satu pemain Sabah FC berjaya merapati beliau. Tapi walaupun macam mana pun, pada mulanya terlalu memberi masa, ruang dan juga peluang untuk Wan Zek Haikal membuat larian lah, dan kesilapan itu sekali lagi telah dihukum. Dan sekali lagi Wan Zek Haikal telah melakukan menyempurnakan peluang yang hampir sama beliau miliki pada peluang itulah. Jadi apa yang aku bertanya dengan kawan aku lah yang menyaksikan perlawanan ni. So shout out untuk Nazri, kerana beliau yang memberi aku beberapa poin untuk dikatakan dalam ulasan perlawanan, di mana beliau mengatakan satu, Ramon Moncado sekali dikunci sangat perlawanan ni. Mereka tahu ini adalah kunci utama untuk Sabah FC untuk menyempurnakan gol, dan seterusnya bagi peluang untuk menciptanya gol pula. Sadir Ramdhani juga dikunci dalam perlawanan ni, membuatkan pergerakan pemain-pemain utama Sabah FC agak limited lah. So kita tahu juga pemain Sabah FC kebanyakannya boleh menjaringkan gol, tapi apa plan yang telah dilakukan oleh Yusri Cik lah untuk mengekang strategi dan juga kemarahan Sabah FC ni berjaya dibaca oleh beliau. So itu yang aku merasakan apa terjadi dalam perlawanan ni. Even aku dah tengok
interview yang dilakukan kepada Yusri Cik Elah selepas habis perlawanan ni, ada satu part tu beliau mengatakan beliau tahu kemampuan klub pemain-pemain diorang ni, so beliau mengutiliskan kemampuan tersebut bagaimana untuk digunakan bagi mencipta apa yang mereka miliki pada perlawanan ni. Dan aku kena akuilah strategi dan juga cara pemikiran yang dimiliki oleh Yusri Cik Elah. So kesilapan untuk kita sebenarnya bukanlah berlaku di Stadium Perak ni guys. Itu bagi aku kesilapan utama kita adalah apa yang berlaku di Stadium Likas sebenarnya kerana kita tidak berjaya untuk mendapatkan kelebihan gol pada perlawanan tu untuk dibawa bekalan ke Stadium Ipoh ni. So secara statistically apa yang terjadi dalam perlawanan ni guys, kalau kamu tengok di sini, Sabah sebenarnya memiliki dari segi attack sebanyak 88, dangerous attack sebanyak 63, cukup jauh beza jika dibandingkan dengan Perak. Tapi unfortunately shot on target yang kita lakukan, shot off target lah yang kita lakukan dapat dilawan jugalah oleh Perak, di mana kita melakukan 6 dan Perak melakukan 5, dan shot on target yang dilakukan oleh Perak adalah sebanyak 3 gol pada perlawanan ni daripada 5 yang telah mereka lakukan. Dan kita lebih kurang ada, maksudnya shot on target tu yang very dangerous attack lah, bukan yang hantaran corner apa semua ditangkap oleh keeper tu, itu tak kira lah. Yang memang tujuan bola tu ditujukan kepada tiang gol, kepada untuk menjaringkan gol. Kosong dilakukan oleh Sabah FC kalau kita tengok dari statistik ni lah. Again, aku nak tengok perlawanan ni, aku cuma berdasarkan statistik ni saja. Dan possession pula guys bagi perlawanan ni dimiliki oleh Perak 54% oleh untuk Perak dan juga 46% untuk Sabah FC. Melihatkan di sini betapa sungguhnya mereka untuk memenangi perlawanan ni, betapa yakinnya mereka untuk mendudukan Sabah dalam perlawanan ni. Macam aku cakap juga tadi, mereka tahu, mereka ada jumpa tonik macam mana untuk mendudukan Sabah FC kerana kita turun dengan menggunakan kesebasan utama dalam perlawanan ni. Aku jangkakan kesebasan utama kita akan boleh mengemudi perlawanan yang cukup bagus, tapi kalau kita tengok dari segi ball position di situ memang tidaklah. Memang banyak benda yang perlu diperbincangkan tentang masalah Sabah FC untuk perlawanan ni. Tapi yang paling utama di sini dari segi apa yang telah interview yang dilakukan terhadap OKS. OKS lebih menyentuh kepada kecergasan pemain. So lately ni jadual kita agak pack juga, bukan saja dari segi di perlawanan domestik tapi juga perlawanan international, di mana banyak player kita terlibat di dalam skuad Harimau Melaya. Itu pun adalah merupakan punca barang ni terjadi menurut OKS lah, menurut OKS. Dan juga selepas habisnya saingan international tu, beberapa pemain tu masih juga digunakan untuk perlawanan Sabah FC seterusnya. So antara benda yang aku fikir jugalah yang membantutkan kemarahan Sabah FC untuk saingan Piala Malaysia ni. Tapi walau macam mana pun bagi aku tahu OKS menupukan perlawanan demi perlawanan, bukan perlawanan seterusnya tapi perlawanan yang di hadapan mata. Itu yang OKS fikirkan. That's why kenapa kesebasan utama turun pada perlawanan ni, kerana bagi aku kita terikat dua-dua dan membuatkan kehadiran kita di Stadium Ipoh ni merupakan satu perlawanan yang cukup getir untuk kita. That's why kenapa kesebasan utama diturunkan. That's why kenapa bukan pemain-pemain lain yang jarang diturunkan dalam perlawanan ni dipilih sebagai kesebasan utama. Itu adalah antara reason yang aku fikirkanlah kenapa keputusan tersebut dilakukan. Tapi sebanyak mana alasan diberikan sekalipun, kita tetap kalah dalam perlawanan ni, dan aku akur dengan apa decision yang dilakukan oleh OKS dan aku terima kekalahan ni. Itu saya diharap dapat memberi pengajaran juga untuk kita dan juga tim Sabah FC kita. So basically itu sajalah yang boleh aku katakan pada perlawanan ni guys. Tidak dapat aku sentuh secara mendalam kerana again aku tidak menyaksikan perlawanan ni. Sekarang tugas anda pula untuk menambah apa yang kurang di video ulasan perlawanan ni di ruang komentar di bawah, dan kita akan discuss di sana lah. So berjumpa lagi di video seterusnya dan berjumpa di ruang komentar di bawah guys. Assalamualaikum.